Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sekali lagi berada di tempayan ataupun telaga yang ada di kampung saya. Sekarang ini saya nak mengaitkan telaga ini dengan nama kampung kami, iaitu Kampung Belawai. Okey, sebelum saya mengulas tentang peristiwa ini, sebenarnya saya dah membuat beberapa rujukan dari internet dan beberapa buah buku lah. Okey, jadi mana-mana rakan-rakan yang ada maklumat lain tentang benda ini boleh masukkan dalam ruangan komen nantilah. Okey, menurut beberapa pendapat, Kampung Belawai ini sebenarnya berasal daripada tuan punya tempayan ini. Okey, yang bernama Tun Batma, dan telaga ini pun ataupun tempayan ini pun di kampung kami dikenali sebagai Telaga Tun Batma. Dan menurut beberapa catatan, Tun Batma ini sebenarnya berasal daripada Sungai Belawai, tempat asal mereka, Sungai Belawai, iaitu di Ulu Kenawit. Dan pada masa itu berlaku kekecohan di kawasan mereka, pembunuhan dan sebagainya, menyebabkan mereka terpaksa melarikan diri dari tempat asal mereka di Ulu Kenawit, iaitu di Sungai Belawai tadi, dan mereka menggunakan rakit bergerak pergi ke muara Sungai Rajang itu, sehingga mereka terjumpa dengan kawasan ini sekarang ini. Dan waktu itu penempatan itu tidak ada orang pada masa itu. Dan apabila mereka melihat tempat ini dirasakan sesuai, maka mereka pun membukalah penempatan di sini. Dan demi mengingati tempat asal mereka di Sungai Belawai, iaitu di Ulu Kenawit itu, maka tempat ini pun telah diberi nama Belawai. Itulah beberapa rujukan yang saya tengok asal usul nama Belawai ini. Okey, dan kita berbalik kepada telaga ataupun tempayan besar ini sendiri. Tidak diketahui sebenarnya, tak ada pun satu catatan yang menunjukkan bila sebenarnya benda ini berada di sini. Okey, dan kalau kita lihat pun sejarah mereka ini pun mungkin wujud memang sebelum kedatangan Inggeris. Okey, sama ada sebelum kedatangan Brooke, sebab beberapa catatan melihat bahawa selepas saja Perang Dunia Kedua, lepas Jepun menyerah diri, waktu Sarawak diserahkan oleh keluarga Brooke kepada kerajaan Inggeris, pada masa itu memang ada pegawai Inggeris nak mengangkat balik tempayan ini untuk diletakkan di Muzium Sarawak pada masa itu. Dan untuk itu, kalau kita lihat balik sejarah yang ada di negara kita ini, kita kurang membuat catatan seperti mana tamadun-tamadun hebat dunia seperti tamadun Yunani, tamadun Rom. Mereka ada tulisan tersendiri nak membuktikan sejarah mereka dahulu. Kita di sini bukan hanya di Belawai ini, malah di Asia Tenggara ini rasanya kita kebanyakannya just meninggalkan benda-benda macam ini. Okey, peninggalan, tempayan, binaan-binaan lain, ukiran pada dinding, dan hanya pada itu saja yang digunakan oleh ahli sejarah untuk mengkaji peradaban manusia pada zaman itu. Dan untuk itu kita lihat baliklah sejarah yang ada di sini belum terungkai lagi, dan seperti biasa kita nak lihat baliklah berapa tempayan yang ada di sini. Okey, zaman kanak-kanak kami dulu, ini kalau dikirakan memang jauhlah dari kampung. Tadi pergerakan saya dari rumah saya ke sini tadi memakan masa dalam 2 minit macam tu saja. Dulu ini tempat peniaga-peniaga Cina di kampung kami di sini gunakan untuk bernazar. Mereka membuang duit di sini ke dalam ini, dan zaman kanak-kanak kami akan ambil baliklah duit itu untuk dibelanjakan. Okey. Cuma sekarang ini tadi saya dah berjalan di sekitar ini, memang tak jumpa lagi tempayan-tempayan lain. Sebab kalau ikut sejarah nenek moyang dulu, mereka kata ada 7 kesemuanya. Dan zaman kanak-kanak saya sempat berjumpa dengan 4 tempayan. Dan hari ini saya datang sekali lagi, saya jumpa yang pertama ini sahaja. Okey, dan diharapkan agar tempayan ini terus kekal dijaga. Okey, sebagai kita tahu asal-usul nenek moyang, seperti yang saya katakan dalam video saya yang pertama hari itu, mungkin di sekitar kawasan ini ada lagi tinggalan-tinggalan lain, mungkin tertanam di dalam sana tanah, mungkin pakaian, mungkin senjata yang digunakan oleh mereka ini dulu. Okey, sewaktu mereka mula-mula datang ke sini. Cuma yang pastinya
Tun Batma ini dulu dia bukan beragama Islam, sebab selepas kematian dia, tulang dia telah dimasukkan oleh pengikut-pengikutnya ataupun anak buah dia ke dalam beberapa buah tempayan, dan itu mungkin diwarisi oleh setengah Melanau yang lama dulu, yang mana waktu kematian kebanyakannya tulang temulang akan dimasukkan ke dalam beberapa tempayan. Ada beberapa mitos tentang tempayan ini yang akhirnya menyebabkan penduduk kampung pada masa itu, yang mana pada masa itu saya rasa pegangan terhadap Islam masih lagi agak longgar. Apabila ada orang kampung tersesat di dalam hutan di kawasan ini, kebetulan dia berjumpa dengan tempayan ini, seolah-olah dia bercakap sesuatu, mungkin meminta pertolongan daripada roh kah apakah, kita pun tak tahu pada masa itu. Dan tak lama lepas itu beliau akhirnya menemui jalan balik semula ke kampung. Dan mendengar kisah itu, seolah-olah tempayan ini mistik dan mempunyai kuasa tersendiri, maka seorang pegawai Inggeris pada masa itu, yang saya telah katakan tadi, cuba untuk mengangkat tempayan ini tetapi tidak berjaya. Dan setengah ada juga penduduk kampung yang dikatakan melihat kepada kuasa yang ada pada tempayan ini. Ada yang memecahkan, kalau ikut sejarah asal dulu, dipecahkan di bahagian permukaan itu seperti ini, dan dia balik ke rumah membawa benda ini untuk istilah zaman dulu mungkin sebagai azimat lah. Dan menurut cerita, pada sebelah malam itu beliau bermimpi dengan Tun Batma ini tadi, meminta agar dipulangkan semula benda itu. Sebab itulah segala serpihan-serpihan tempayan ini masih lagi berada di sekitar tempayan ini, dan hingga ke hari ini tak ada sesiapalah berani mengusik tempayan ini di sini. Sekali lagi saya menyerulah kepada generasi baru yang ada sekarang ini, buatlah kajian. Mungkin suatu masa nanti kawasan ini akan dimajukan, kita tak tahu, supaya sekurang-kurangnya kita, especially yang di Belawai ini, bukan hanya tahu nama kampung kita Belawai, sekurang-kurangnya kita tahu dari mana nama Belawai itu, peradaban nenek moyang kita dulu macam mana. Mungkin Melanau kita di sini ada sedikit perbezaan dengan Melanau di kawasan Mukah, Dalat, Oya dan sebagainya. So itu kalau kita tengok dari segi percakapan bahasa sedikit pun memang ada perbezaan. Tetapi daripada pembacaan yang saya lakukan, memang asal usul di Melanau di Belawai ini daripada satu kumpulan di Sungai Belawai di Ulu Kenawit itu, yang berhijrah disebabkan oleh kekecohan yang berlaku di tempat mereka dan beradalah di sini. Itu saja. Semoga penerangan saya ini memberi sedikit info kepada generasi-generasi baru dan juga kepada yang mungkin yang berminat dengan sejarah. So kalau ada kesilapan fakta, minta rakan-rakan yang menonton video ini boleh perbetulkanlah fakta saya itu, sebab pun saya pun just membaca beberapa artikel dan daripada internet. Mungkin ada lagi rakan-rakan yang lebih advance yang mengkaji benda ini secara lebih mendalam. Itu saja. Saya bukan pengkaji sejarah, saya cuma seorang guru sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.